Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama Tuhan yang ke-67 adalah Al-Wahid, Allah yang Maha Satu. Sebagaimana tertera dalam surah Ikhlas, Allah menyatakan, Qul huwallahu ahad. Kata oleh Muhammad, Allah itu ahad. Ahad maknanya satu. Bukan dua, tiga dan beberapa bilangan yang lain lagi. Allah hanya satu saja. Manusia harus menyadari bahawa Allah itu hanya satu saja. Allah itulah yang menjadi Tuhan kepada orang Islam. Dan juga Tuhan kepada makhluk yang ada di dunia ini. Termasuk manusia, haiwan, tumbuhan, langit, bumi dan sebagainya adalah terdiri makhluk Allah yang bertuhankan kepada Allah yang Maha Esa. Itulah yang dikatakan Allah yang satu, ataupun yang dibicarakan dalam perbincangan ilmu tauhid yang dikatakan Allah yang bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah maksudnya keesaan. Allah yang satu. Allah yang satu pada sifatnya, pada zatnya dan pada perbuatan. Walaupun nama Allah itu banyak, 99 nama, tapi Allah, zat Allah itu hanya satu sahaja. Begitulah juga perbuatan yang Allah Ta'ala ciptakan dalam dunia ini banyak. Kalau nak dibilangkan pelbagai perbuatan, pekerjaan, ataupun perkara yang wujud di dunia ini yang hasil daripada ciptaan ber Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah itu hanya bersifat satu. Bukanlah Tuhan langitnya lain, Tuhan buminya lain, Tuhan pokok lain, Tuhan sungai lain, Tuhan laut lain, sebagaimana kepahaman agama jahiliah atau pahaman sekular, kepahaman kebenaran. Manusia yang terpengaruh kepada kebenaran, termasuknya manusia yang takut pada kejadian alam yang wujud ini. Itu pun secara tak langsung manusia bertuhan kepada benda. Termasuklah dalam konteks dunia moden sekarang ini, wang adalah menjadi kegemaran atau kehendak manusia. Sehingga manusia di barat mengatakan wang, mengatakan time is money. Masa itu adalah wang. Karena wang segalanya manusia, karena dolar manusia boleh buat apa saja. Ini menunjukkan manusia terpengaruh dengan benda ataupun dengan harta benda dan juga kerana wang ataupun money. Sedangkan dalam Islam tidak menafikan keperluan manusia hidup. Untuk hidup itu perlu kepada ekonomi, perlu kepada wang, perlu kepada rumah, perlu kepada kereta, perlu kepada jawatan, kedudukan dan berbagai kesenangan kehidupan manusia di dunia. Tapi itu adalah bukan menjadi Tuhan. Itu sebenarnya adalah keperluan, tanggungjawab manusia itu sendiri. Sebab itulah Islam menganjurkan agar manusia itu kalau ingin memperoleh wang dan menjadi seorang yang kaya, maka manusia itu mestilah terlebih dahulu menguasai ilmu pengetahuan yang dapat membangun ekonomi. Baik pun ekonomi dalam bentuk individu, keluarga, masyarakat dan negara. Ekonomi ini bukanlah menjadi Tuhan, tapi ekonomi itu adalah menjadi satu tanggungjawab manusia untuk hidup di dunia. Bagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada hak tanggungjawab di antara hak individu, hak keluarga, hak masyarakat dan hak negara. Kalau nak dibincangkan satu persatu, banyak persoalan-persoalan timbul dalam konteks kehidupan manusia di dunia ini, khususnya dalam konteks kehidupan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga Islam, Allah ataupun Al-Quran telah menentukan ada hak tanggungjawab suami dan juga hak tanggungjawab isteri. Hak tanggungjawab suami yang utama Islam menetapkan adalah soal nafkah. Semua urusan nafkah ataupun keawangan itu adalah hak tanggungjawab suami. Kalau tidak, suami tak boleh kahwin. Berbujanglah sehingga mati.
Baik itu kalau seorang lelaki yang ingin berkahwin, ia mesti ada mata pencarian ekonomi yang dapat membangun sebuah rumah tangga. Jadi tangga Islam. Baik isteri yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kalau rumah tangga yang pertama pun berselerak, tak dapat membangun ekonominya macam mana nak buat yang kedua, ketiga, keempat. Betul Islam tak membenarkan berkahwin lebih. Melainkan satu, ianya tidak dapat melakukan keadilan. Begitulah juga isteri mempunyai hak tanggungjawab utama kepada rumah tangga Islam adalah memberi khidmat yang baik kepada suami, keluarga termasuk anak dan hubungan baik di antara keluarga suami isteri dalam hubungan yang baik. Di samping itu isteri atau wanita juga dalam Islam membenarkan supaya ia boleh bekerja untuk mendapatkan keawangan yang lebih yang untuk kepentingan dirinya sendiri. Tanggungjawab suami memberi nafkah, tanggungjawab isteri juga boleh mencari ekonomi dalam rumah tangga untuk kepentingan ekonomi isteri. Dan isteri juga boleh berbelanja untuk rumah tangganya atas nama wang ihsan. Bukan wang tanggungjawab nafkah, wang ihsan maknanya kalau dia suka nak belanja, belanjalah. Kalau tak suka nak belanja, dia simpanlah. Atau buat hak bertanggungjawab belanja yang untuk keperluannya yang ditanggungjawabkan, termasuklah belanja, memberi nafkah sedikit sebanyak kepada kedua ibu bapa daripada orang yang perlu membantu. Ini adalah cara Islam yang disebut dalam Al-Quran dan memperjelaskan bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Wahid, Allah yang satu. Allah yang satu inilah yang menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul yang terdahulu dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan pelbagai permasalahan tanggungjawab manusia. Baik pun dalam soal peribadatan khusus, soal sembahyang, puasa, zakat dan haji, maupun peribadatan umum yang berkaitan dengan ekonomi, politik, pendidikan, perkawinan, hukum jinayah dan jihad. Jihad ini maknanya berjuang untuk menegakkan ketentuan hukum Allah. Termasuklah jihad dalam ekonomi maupun jihad dalam pembelajaran dan pelbagai permasalahan yang menjadi kehidupan manusia di dunia ini perlu menempuh jalan jihad. Jihad makna jalan yang bersungguh-sungguh, tidak mempermainkan atau memperolokkan perkara agama. Perkara agama itulah menjadi landasan perjuangan untuk manusia hidup di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.